Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kekuatan dan semangat yang tinggi untuk kita menjalani ibadah puasa pada kali ini. Pada kali ini ingin saya kongsikan satu topik, iaitu berkaitan dengan makan bersahur. Sedang pendengar sekalian, makan bersahur itu hukumnya adalah sunat, dan Islam menerusi Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan umatnya untuk makan sahur ketika hendak berpuasa. Dan kita lihat satu sabda Nabi SAW. Nabi menyebutkan, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Hadis ini taraf dia adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan yang dikatakan keberkatan dalam sahur itu beberapa keadaan. Yang pertama sekali, yang dikatakan keberkatan bersahur itu ialah kerana bersahur itu merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna kalau kita bersahur, maka kita akan perolehi pahala sunat kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian. Yang kedua, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, keberkatan bersahur itu ialah apabila kita bersahur, ini bermakna kita telah pun menyalahi ataupun meletakkan perbezaan di antara puasa kita sebagai seorang Muslim dengan puasa orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Perbezaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Ahli kitab ini dua, iaitu kaum Yahudi dan juga Nasrani. Perbezaan puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi dan juga Nasrani adalah terletak kepada makan sahur. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Kerana ahli kitab ini juga berpuasa. Yahudi, Nasrani juga berpuasa. Tapi beza puasa mereka dengan puasa kita, kita sebagai seorang Muslim, kita ada sahur. Dan bagi mereka, mereka tidak bersahur. Baik, itu yang kedua kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang ketiganya kata Ibnu Hajar, yang dikatakan keberkatan bersahur itu ialah mereka yang bersahur untuk berpuasa, sudah pastinya sahurnya itu akan memberikan kekuatan fizikal dan semangat untuk mereka beribadah di siang harinya. Dalam keadaan dia berpuasa, mengambil tempoh lebih kurang 13 ataupun 14 jam di siang hari, sudah tentunya kita perlukan tenaga, kita perlukan kekuatan untuk melakukan ibadah, di samping kita melakukan urusan-urusan harian kita. Maka di situ menuntut untuk kita bertenaga dan ada kekuatan. Sudah pastinya makan sahur yang kita ambil, dia akan memberikan kita tenaga simpanan, glukosa simpanan dalam tubuh badan kita yang akan ditukarkan dalam bentuk tenaga dan kita gunakan pada waktu siang harinya itu. Kemudian yang keempat, dengan makan bersahur maka kita akan dapat tenaga, kita akan rasa hilang perasaan lapar di siang hari, yang mana bila mana kita hilang rasa lapar, dia akan menghindarkan diri kita daripada melakukan tabiat-tabiat buruk bagi orang yang lapar. Orang yang ada kekuatan fizikal,
ya, rasa kenyang, dia akan menghindarkan sifat-sifat buruk bagi orang yang lapar. Apa antaranya? Orang yang lapar biasanya cepat marah, orang yang lapar biasanya cepat mengamuk, ya, tak sabar, hilang sabar. Tapi dengan ada kekuatan tenaga simpanan disebabkan bersahur, maka dia hilang rasa lapar. Seterusnya akan menghindarkan diri dia daripada sifat-sifat buruk yang disebutkan tadi. Kemudian yang kelima, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dikatakan keberkatan pada sahur itu ialah waktu sahur itu disebutkan sebagai waktu yang sangat terbaik untuk kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita bangkit awal pagi sebelum fajar dan kita bersahur, waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita bermunajat, untuk kita berzikir, untuk kita melakukan solat-solat nawafil, ya, dan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan pada waktu sahur adalah doa yang mustajab. Maka Allah Ta'ala akan dengar, dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, doa itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, orang yang bangun sahur memberikan peluang kepada mereka untuk berniat puasa. Kalau sebelumnya malamnya mereka terlupa untuk berniat, jadi bila dia bangkit untuk bersahur, maka memberikan kesempatan dan peluang untuk dia berniat, kerana ditakuti kalau dia terlupa untuk berniat puasa, kemudian sampai dah waktu siang selepas waktu fajar, maka puasanya itu puasa yang sia-sia, tidak sah, maka tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, itulah yang disebutkan sebagai hikmah ataupun keberkatan pada sahur. Jadi satu sunnah lain yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang sahur ini, dia bukan setakat bersahur, tetapi sahur yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ialah sahur yang dilewatkan. Sahur yang dilewatkan sehinggalah hampir-hampir masuknya waktu subuh, sehinggalah hampir-hampirnya terbit fajar. Dalam hal ini disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, tasahharna ma'an Nabi SAW thumma qama ila salah, qultu kam kana baina al-adhan was-sahur, qala qadra 50 ayah. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kami bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk solat. Solat yang dimaksudkan di sini ialah solat subuh. Berapa jarak antara keduanya itu? Baginda Rasulullah SAW bersabda 50 ayat Al-Quran. Kira-kira kita membaca 50 ayat Al-Quran. Ini maknanya, sidang pendengar sekalian, Nabi SAW mengamalkan sahur itu pada akhir waktu, sebelum fajar, sebelum solat fardu subuh. Ini untuk memberikan kekuatan yang berpanjangan, untuk menampung kekuatan fizikal kita, untuk kita dapat menahan lapar lebih lama, berbanding kalau kita sahur di awal, maka mungkin tempoh untuk kita menahan lapar itu pendek. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita supaya kita bersahur dilewatkan, selain dapat memberikan kekuatan fizikal, dia juga merupakan satu sunnah, maka kita akan dapat pahala sunat kalau kita dapat laksanakan itu. Dan amalan kita di Malaysia ini, kita ada waktu imsak,
Biasanya waktu imsak ini dia akan ditetapkan 5 minit ataupun 10 minit sebelum waktu subuh. Sebenarnya imsak ini ialah waktu untuk kita berjaga-jaga. Bermakna sekalipun telah pun masuk waktu imsak, kita masih lagi ada kesempatan untuk bersahur. Kalaupun telah pun melepasi waktu imsak, kita masih lagi boleh untuk bersahur, dengan syarat sebelum ia masuk waktu fajar, sebelum ia masuk waktu subuh. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, bersahur tidak semestinya dengan makan yang terlalu banyak. Kerana kadang-kadang bila kita bersahur dengan makanan yang terlalu banyak, dia akan menyebabkan kita terasa terlampau kenyang, dan kekenyangan yang amat sangat nanti akan menyebabkan kita rasa malas, rasa down di siang harinya, rasa senak perut dan sebagainya. Tapi bila mana kita sebut sahur itu, cukuplah sekadar dengan kita mendeguk air, ataupun dengan makan sebiji kurma sekalipun. Yang penting kita nak mengambilkan keberkatan daripada sahur itu. Kerana yang disebutkan dengan keberkatan itu ialah az-ziyadatu fi khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Maknanya kalau kita nak lihat mafhum daripada bertambah-tambahnya kebaikan itu, walaupun kita makan sikit tetapi kenyangnya itu lebih. Itulah antara yang tersirat dan tersurat dalam amalan sunat bersahur yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi sidang pendengar sekalian, kita bukan setakat mengikut sunnah baginda, tetapi oleh kerana kita dibekalkan akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita melihat apakah hikmah, apakah kebaikan dan keistimewaan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah melakukan sunnah itu, di samping kita ini menjadi umat Nabi, umat Islam yang sentiasa berfikir. Cukup setakat itu untuk kali ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.